قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين. وقال الله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال الله سبحانه وتعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Terima kasih pada komisi majlis. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita dapat berkumpul untuk meneruskan kuliah Maghrib, satu siri daripada program-program yang telah diatur, program Hari Terbuka Kias 2014. InsyaAllah, sebelum daripada kita mula membincangkan tajuk berkenaan dengan ibrah ataupun pengajaran pada bulan Ramadan Rasul, suka untuk saya mengingatkan kepada muslimin muslimat, para pelajar dan juga para pengunjung program kita pada hari ini, bersama-sama kita fahami bahawa kuliah-kuliah sebegini disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu daripada taman-taman surga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam: "Idza marartum bi riyadil jannah faqta'u." Qalu: "Wa ma riyadul jannah?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Hilaqul dzikri." Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda mengatakan bahawa apabila kamu melalui melintasi taman-taman surga, maka adalah kamu mengambil hasilnya bersama dengan taman-taman surga tersebut. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang dimaksudkan dengan taman-taman surga tersebut? Maka Nabi pun menjawab, itu majlis-majlis zikir, iaitu apa sahaja majlis-majlis, program-program yang membawa kepada kita mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Nabi SAW menyatakan kelebihan orang yang berada di dalam mana-mana majlis ilmu. Dalam satu hadis yang panjang, kita ambil petikannya. Kalau Nabi SAW: "Wa man yajtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffatuhum al-malaikah ila akhir hadis." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah sesuatu kaum itu yang mana mereka ini berkumpul di dalam mana-mana rumah Allah Subhanahu wa taala, membincangkan ayat Al-Quran Al-Karim, mempelajari makna-makna dan pengajaran-pengajarannya, kecuali Allah Taala ini akan memberikan kepada mereka ini tiga perkara. Disebut dalam hadis yang pertama sekali, Allah Taala turunkan ketenangan. Nazalat 'alaihim as-sakinah. Ketenangan ini akan diberikan kepada kita bila mana kita memerlukan ketenangan tersebut sepanjang hidup kita. Yang keduanya, Allah Ta'ala akan liputi kita dengan rahmat. Kita itu akan muka bumi ini, kita sentiasa memerlukan rahmat Allah SWT dalam pelbagai aspek kehidupan kita. Dan orang yang mana sentiasa berada di dalam majlis ilmu, Allah SWT akan limpahkan rahmat ke atas diri mereka. Yang ketiga, Allah SWT telah menurunkan para malaikat, meminta para malaikat yang mana malaikat ini akan menghafalkan saya dan mendoakan setiap orang yang berada di dalam majlis ilmu tersebut. Itulah dia kelebihan yang mana biasa akan didapati oleh orang yang ikhlas berada di dalam mana-mana majlis ilmu, di mana-mana sekalipun tempat. Baik, tajuk kita pada hari ini adalah ibrah Maulid Rasul. Sebelum daripada saya ingin menyentuh berkenaan dengan pengajaran yang perlu kita ambil, suka untuk saya membawakan beberapa perbahasan yang disebut oleh para ulama berkenaan dengan Maulid Rasul. Pertama sekali berkenaan dengan tarikh. Biasanya dalam bulan Maulid ini rata-rata masjid akan banyak membicarakan
kelahiran, sebelum kebangkitan, selepas kebangkitan Nabi Rasul, kewafatan, dan juga pelbagai cerita lagi. Tetapi pada malam ini insyaAllah kita akan bincangkan beberapa perbincangan yang berkaitan dengan tarikh. Pertama sekali, ketika umat Islam kita pada hari ini di bumi Malaysia khususnya, rata-ratanya menerima tarikh 12 Rabiul Awal sebagai tarikh Maulid Rasul. Jika kita perhatikan dalam kitab-kitab yang dikaitkan para ulama, terdapat juga salah satu tarikh lagi yang lain yang banyak disebut oleh para ulama, iaitu 9 Rabiul Awal. Kita jangan dengar ulama sebut Rasul ini pada 9 Rabiul Awal. Kalau tengok tarikh ini, antara yang pernah menyebut adalah seperti mana Al-Imam Ibn Katsir Allah Ta'ala. Al-Imam Ibn Katsir Allah Ta'ala, seorang ulama tafsir yang terkenal, telah menulis dalam kitab sirah beliau Al-Bidayah wa Nihayah. Kalau kita buka dalam jilid yang kedua, muka surat 260 dan 261, beliau telah menyatakan beberapa pandangan ulama mengatakan tentang tarikh Maulid Rasul ini adalah pada 9 Rabiul Awal. Antara ulama yang juga menyatakan perkara yang sama yang disebut oleh Al-Imam Ibn Katsir, antaranya adalah Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ini adalah merupakan ulama yang mensyarahkan kitab Sahih Bukhari dalam kitab Al-Fathul Bari. Kita boleh buka tengok bagaimana kata-kata Ibn Hajar menguraikan perkara ini. Antara lain yang menyebut perkara ini adalah seperti mana Imam Badruddin Al-Aini. Kesemua ulama-ulama ini, ulama yang terdahulu ini, pandangan-pandangan mereka juga telah dimuatkan dalam beberapa kitab moden. Antara yang pernah menyebut Maulid Rasul ini adalah jatuh pada 9 Rabiul Awal adalah Syekh Muhammad Al-Khudribi dalam kitab beliau Nurul Yaqin. Antara lain disebut oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab beliau Rahiqul Maktum, dan beberapa kitab lain lagi. Jika kita mengambil pendekatan untuk cari pendekatan perbezaan, nescaya masyarakat umat Islam ini akan bertemu dalam menentukan tarikh sambutan Rabiul Awal tersebut untuk kita sambut hari Maulid Rasul. Ditambah pula kalau kita perhatikan ramai lagi ulama yang mana tidak menerima sambutan ini. Jadi perbezaan tarikh. Ada lagi ulama yang mana mereka tidak menerima sambutan Maulid Rasul atas alasan sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala. Ulama-ulama yang menolak ini, mereka mengatakan bahawa sambutan Maulid Rasul kali pertama hanya dilakukan pada tahun turun ke-4 Hijriah, ataupun kita sebut lebih kurang 300 tahun selepas kewafatan baginda Rasulullah SAW. Namun perbezaan ini tidak menghalang kita untuk kita mengambil pengajaran apa yang boleh kita ambil. Kalau kita perhatikan asal usul sambutan yang pertama diadakan, bertujuan adalah untuk menghidupkan kembali ataupun cuba untuk kita menjiwai semula perjuangan Nabi SAW. Para ulama menyatakan kalau model pada hari ini dalam kitab-kitab tersebut tidak ada guna kalau kita hanya sekadar menyambut Maulid Rasul dengan berputih, sambut dengan mengangkat slogan-slogan tertentu, kita melakukan perarakan beragak jauh berkilo-kilometer, tetapi bahannya hanya dirasai pada hari tersebut dan juga hanya dirasai pada bulan tersebut sahaja. Adapun kita sendiri ini dalam penghayatan beragamanya tidak mengikut apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Tidak ada apa-apa nilai. Namun di sebalik perbezaan segi tarikh tersebut, para ulama semua sepakat bahawa hari kelahirannya jatuh pada hari Isnin, 12 Rabiul Awal. Isnin juga disebut 9 Rabiul Awal, Isnin juga. Yang mana kalau kita tengok perbezaan ini adalah merujuk kepada kiraan falak. Perbezaan pada sudut kiraan, ahli falak ataupun ahli astronomi mereka mengira bagaimana mengira tarikh tersebut. Sedikit saja perbezaan. Persoalan yang ketiga sebelum kita mengambil pengajaran, khususnya bagi para pelajar yang mana kita ni boleh banyak mengkaji tentang perkara ini, kita boleh melihat
Ramai juga ulama mengatakan bahawa tarikh wafatan baginda sallallahu alaihi wasallam juga jatuh pada 12 Rabiul Awal, tarikh yang sama. Di sini timbul dalam segi perbahasan ilmiah mengikut kaedah yang pernah disebut oleh Syekh Nuruddin Itir, seorang pakar dalam bidang ilmu mustalah hadis. Kalau kita nak bincangkan segi mengambil pengajaran mengikut kaedah mustalah hadis, sepatutnya apabila kita menyambut tarikh tersebut pada 12 Rabiul Awal, tarikh kelahiran, ada sebahagian masyarakat akan rasa sedih kerana terkenalkan ini juga tarikh wafatan. Kita ambil gembira, kita berasa semangat, tetapi tarikh yang sama juga tarikh wafatan. Jadi perkara ini, kalau kita hanya berbincang kepada sudut hari, tarikh, penghayatan segi hari dan juga tarikh, tidak akan membawa kita ke mana-mana sekalipun. Sebaliknya, Rasulullah SAW telah mengajar kepada kita beberapa perkara. Kalau betullah kita hendak menghayati makna perjuangan baginda yang sebenar. Baginda tidak pernah sebut bagi Rasul, tetapi kita tidak menolak bagi Rasul ini juga berperanan dalam kita kata menyuntik kembali, memberi semangat semula kepada masyarakat Islam untuk kembali kepada perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mukadimah tadi, saya telah membacakan ayat daripada surah Ali Imran. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad, mata'un qalilun summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha nuzulan min 'indillah wa ma 'indallahi khairun lil abrar. Shadaqallahul 'azim. Ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT telah mengingatkan, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan umat Islam kamu terpedaya dengan kekayaan yang ada pada golongan musyrikin dan juga golongan-golongan kufar yang mana mereka banyak melakukan perdagangan di bumi Mekah pada ketika itu. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Allah SWT menggambarkan kekayaan yang ada pada orang kafir tersebut adalah merupakan satu kekayaan yang sangat sedikit. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam. Kemudiannya orang musyrikin Mekah yang kaya ini dan juga kaum-kaum kufar yang kaya yang berdagang di bumi Mekah pada ketika itu, mereka ini akan ditempatkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya neraka. Wa bi'sal mihad, seburuk-buruk tempat dan kembali. Kemudian Allah Taala telah menyatakan sifat bagi golongan yang beriman dan bertakwa. Lakinil ladzina taqaw, tetapi orang-orang yang bertakwa, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Allah Ta'ala akan berikan kepada mereka ini pada hari akhirat esok syurga Allah SWT yang mana mengalir di bawah-bawahnya dah ada sungai-sungai. Bagaimana rupa sungai tersebut, gambaran tersebut kita tidak perlu bincangkan. Yang penting di antara gambaran nikmat, khalidina fiha, mereka ini kekal di dalam syurga tersebut. Allah Ta'ala telah menyatakan nuzulan min indillah, yang mana mereka ini orang yang bertakwa ini akan disambung dengan meriahnya di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, kerana mereka ini mengikut perjuangan Rasulullah, bukan mengikut telunjuk orang musyrikin Mekah untuk mereka ini berhibur dalam mereka dengan kekayaan dunia pada ketika itu. Wa ma 'indallahi khairul lil abrar. Kemudian Allah Taala telah menyatakan bahawa tidaklah apa yang ada di sisi Allah Taala itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, melakukan kebajikan. Ini peringatan yang pertama yang disebut oleh Allah SWT untuk kita memahami pengajaran-pengajaran Maulid Rasul sebagaimana permulaan yang pernah dilakukan oleh para ulama. Kalau kita nak mengambil lah, bagi mereka yang menolak Maulid Rasul, tidak menerima atas kerana Nabi SAW tidak pernah mengajar, tidak ada masalah. Mereka ada dalilnya. Kita juga, maknanya kita ni kalau siapa yang nak mengambilnya ada dalilnya. Tetapi kalau kita hanya sekadar menyambut berdasarkan hari dan juga tarikh, maka tidak ada apa-apa nilai. Jadi di sini saya ingin mengajak muslimin muslimat sekalian untuk kita mengambil pengajarannya dengan memerhatikan kepada perjuangan Nabi SAW.
SWT telah menurunkan Al-Quran Al-Karim. Di dalamnya 1/3 daripada Quran itu adalah merupakan surah sejarah, dipanggil sebagai sejarah lil umamil ghafirah, umat-umat yang terdahulu. Sejarah ini dibaca oleh kita. Sejarah ini bukan hanya sekadar nak tahu cerita, tetapi lebih kepada untuk kita mengambil pengajaran. Sejarah ini akan sentiasa berulang pada zaman kita. Quran yang kita baca, peristiwa yang berlaku kepada baginda Nabi SAW, sebagaimana ayat dalam surah Al-Imran tersebut berlaku pada hari ini. Kalau kita panjangkan perbincangannya, kita akan dapat dengar ataupun kita boleh biasa kita melihat perjuangan Nabi SAW ini pada peringkat awal ditentang oleh musyrikin Mekah. Kaum musyrikin Mekah, mereka telah menawarkan kepada baginda SAW harta kekayaan, pangkat. Kalau nak harta kami boleh bagi, kalau nak menjadi ketua kami boleh lantik jadi ketua, kalau nak menjadi raja kami boleh melantik jadi raja Mekah. Ini dah ada tawaran-tawaran secara umumnya begitu. Namun tidak berjaya. Kaum musyrikin Mekah telah meminta kepada bapa saudara baginda SAW, itu siapa dia? Abu Talib, untuk menasihati Rasulullah SAW supaya menghentikan perjuangan ini. Apa yang dijawab oleh baginda SAW dalam satu hadis yang juga disebut oleh, yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Katsir dalam kitab sirah beliau, ya ammi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadha al-amra hatta yuzhirahu Allah ma tarak. Hadis dia, kalau kita tengok dalam hadis tersebut, dia panjang. Dia ada permulaan yang awal, ada yang hujung. Biasa yang para ustaz-ustaz baca, dia baca yang tengah. Yang mana kalau kita tengok, bukan setakat harta kekayaan. Ramai yang silap faham hadis ini. Ada yang mengatakan bahawa matahari dan bulan itu merujuk kepada bebanan. Sebenarnya bukan merujuk kepada bebanan, tekanan-tekanan yang diberikan. Sebaliknya merujuk kepada kekayaan dan kekuasaan. Kalau orang musyrikin Mekah boleh menawarkan harta, boleh menawarkan pangkat, menawarkan kedudukan yang tinggi, Nabi SAW menyatakan, kalaulah diberikan kepada kekayaan dunia ini sebagaimana disebut oleh musyrikin Mekah, ditambah dengan kekuasaan, boleh menguasai matahari dan bulan tersebut, nescaya aku tidak akan meninggalkan tugas ini. Ataupun aku ni mati dalam keadaan tersebut, tidak akan meninggalkan perjuangan ini. Atau aku tidak akan meninggalkan. Maknanya kalau kita perhatikan di sini, yang disebut bukanlah soal kemuliaan yang hanya ada pada baginda SAW semata-mata. Tetapi yang disebut oleh baginda SAW adalah perjuangan baginda itu sendiri. Perjuangan baginda SAW itu sendiri. Sebagai contoh, kalau kita ambil dalam Quran, dalam surah Kahfi ada cerita ini. Pada hari ini saya nak bawa kita memerhatikan pengajaran yang disebut di dalam surah Al-Isra. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad sarrafna lin-nasi fi hadzal Qur'ani min kulli matan. Fa aba aktsarun nasi illa kufura." Sungguhnya kami telah tunjukkan berbagai bentuk perbandingan di dalam Al-Quran Al-Karim untuk manusia ini menilai. Fa aba aktsarun nasi illa kufura. Tapi apa yang berlaku, ramai di kalangan manusia ini yang mana mereka ni lebih suka untuk mengambil pendekatan menentang segala apa yang diceritakan oleh Allah SWT dalam Quran tersebut. Contoh yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra adalah keadaan musyrikin Mekah. Mereka mengatakan apabila diminta, diajak untuk beriman, memeluk agama Islam, kaum musyrikin Mekah telah menjawab dengan beberapa bentuk jawapan. Pertama sekali mereka menyatakan bahawa waqalu lan nu'mina laka hatta tafjurana minal ardi yanbu'a. Mereka mengatakan bahawa kami ini tidak akan beriman
Sehinggalah engkau ini mampu mengeluarkan satu mata air yang terpancar daripada muka bumi Mekah. Bumi Mekah kita tahu, bumi ini kawasan yang kering, kawasan yang kering kontang. Jadi cabar Rasulullah SAW untuk mengeluarkan satu mata air, yang mana itu satu syarat untuk mereka ini beriman. Au takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjiru al-anhara khilalaha tafjira. Ataupun kamu ni memiliki satu kebun tamah dan kebun anggur, kebun kurma, yang mana kamu boleh mengeluarkan mata air tadi yang mana mengalir menjadi tali-tali air sehingga menjadi satu kawasan kebun yang subur. Kalaulah tidak tanam keluarkan perkara tersebut, dicabar perkara yang lebih lain lagi, yang lebih ganas lagi lah. Kita panggil yang ini berasa dia level itu cabaran-cabaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Au tusqitus samaa kama za'amta 'alaina kisafa. Ataupun musyrikin Mekah dia kata, ataupun kamu ni minta kepada Allah Ta'ala supaya runtuhkan langit ini berkeping-keping ke atas kami, kerana kami ini mengingkari perjuangan kamu. Au tusqitus samaa kama za'amta 'alaina kisafa. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Ataupun kamu datangkan kepada kami Allah Ta'ala dan juga para malaikat untuk kami saksikan bahawa perjuangan kamu ini benar. Nak beriman Allah Ta'ala tadi itu benar, memang ada, betul. Au yakuna laka baitun min zukhrufin au tarqa fis sama. Ataupun kamu ni buktikan bahawa kamu ni mempunyai satu rumah yang dihiasi dengan perhiasan yang mahal. Yang disebut zukhruf ini merujuk kepada emas-emas dan sebagainya. Au tarqa fis sama, ataupun kamu ni naik ke langit depan mata kami. Au tarqa fis sama. Walan nu'mina liruqiyyika hatta tunzila 'alaina kitaban naqra'u. Ataupun kamu naik ke langit, yang mana syaratnya kami tidak akan percaya yang kamu ni naik ke langit kecuali kamu bawa turun satu kitab yang kami ni boleh baca. Kalau kita perhatikan pada cabaran-cabaran yang sebegini, kalau ikut standard kita lah sebagai manusia biasa, nescaya kita ni akan buktikan dengan kemarahan yang kita ada, malah kita akan buktikan. Nak sangat, nak rasa sangat, kita boleh bagi. Dah, nak, maknanya nak minta bala, nak minta azab kerana mengingkari perbuatan tersebut. Hari ini berapa ramai manusia yang mana minta, dah, mencabar agama ni. Dah, mencabar, dia buat silap, buat maksiat, tetapi dia tidak rasa takut, bahkan cabar pula. Tak takkan berapa, biasa. Dah, tak ada masalah. Jadi apa yang dibuat oleh Nabi SAW, Allah Ta'ala telah memerintahkan baginda SAW untuk menjawab. Qalu, siapa yang Al-Quran di situ? Diplomat Hafiz. Subhana Rabbi, la hal kuntu illa basharan rasulah. Tak. Qala subhana Rabbi hal kuntu illa basharan rasulah. Jadi mana dikatakanlah Muhammad, kul, bukan qala, bukan qalu, kul. Bahawa dia betulkan. Bahawa dia betulkan kul. Subhana Rabbi hal kuntu illa basharan rasulah. Maha suci Tuhanku, dan tidaklah aku ni hanyalah merupakan Rasul yang diutuskan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul juga. Jadi mana kita buat kuliah di tempat orang yang hafal Quran, kita bertanya ayat-ayat kepada dia. Daripada kiah ni, kita bertanya ayat banyak kepada dia. Kalau dia hafal Quran dan dia pun tidak ingat, satu cabaran pada dia untuk diingat. Tak ada cerita. Nampak ada sebahagian pada yang menghafal Quran. Baik. Perkara yang seterusnya untuk kita memahami perjuangan Nabi SAW sesuai dengan sambutan Maulid Rasul pada ketika ini adalah dengan melihat kepada dalam Quran itu sendiri ayat-ayat yang menyentuh kepada perjuangan baginda SAW
dalam pelbagai bentuk perkataan, sama ada perkataan jihad, perkataan kita, perkataan keluar secara berkumpulan, terdapat lebih daripada 200 ayat. 200 lebih ayat yang menyentuh tentang soal perjuangan Nabi SAW. Berbanding dengan ayat yang sebut tentang solat, sebut tentang zakat, sebut tentang ibadat-ibadat yang lain. Yang paling banyak ayat yang menyentuh tentang perjuangan, tentang jihad. Kita pun kata dengar jihad ni, pergilah angkat senjata, pergi angkat senjata. Sebenarnya tidak begitu. Jihad yang dimaksudkan Allah Ta'ala dalam Quran ada pelbagai maksud. Paling asas sekali adalah usaha kita ni untuk menegakkan agama sesuai dengan kadar kemampuan yang kita ada. Perkara ini disebut oleh Syekh Dr. Syed Ramadan Al-Buti dalam buku sejarah beliau yang terkenal. Dia kata paling mudah adalah kita ni menyumbangkan sesuatu kepada agama dengan kadar kemampuan yang kita ada. Contoh, kita ni ada keluarga masing-masing, kita ni ada adik-beradik, ada anak-anak. Anak-anak kita ni semuanya macam-macam pesen, perangai, dah macam-macam masalah. Kalau kita biar, maka kita tidak melakukan jihad pada ketika itu. Tapi kalau kita menegur kesalahan-kesalahan yang berlaku ataupun kelemahan-kelemahan yang berlaku, itu juga satu jihad. Itu secara umum. Bagi orang yang menuntut ilmu pula, dinamakan jihad adalah kita ni belajar sungguh-sungguh dengan kadar kemampuan yang kita ada. Bukannya banyak ni main, dah, lepas main pula, lepas tu main pula, penat main tidur, rasa lapar makan, lepas tu tidur main pula, dah main sebanyak, masuk kelas, tak apa pula, main juga dalam kelas. Main kita, tidak bersungguh-sungguh lagi. Kalau kita masih ingat lagi, baru ni ada satu program Muslimin Muslimat, seorang Syekh yang terkenal, bekas, panggil Syekhul Qurra, dan Syekhul Qurra, bekas ulama syariah. Syekhul Qurra itu Syekh Qurayin ni isim tasghir bagi kata karim. Syekh yang mulia Ar-Rajih mengatakan bahawa kalaulah orang ini bergelar pelajar tetapi dia tidak mampu menguasai apa yang dia telah belajar, hakikatnya dia belum lagi belajar, tak mengaji lagi sebenarnya. Dia hanya boleh title tu saja, boleh nama dia telah belajar saja. Tapi kalau dia boleh menguasai, maka bolehlah layak dia untuk kita panggil sibuk ngaji ke. Orang sibuk ngaji tu, nanti dulu. Nak ajak begitu, nanti tengok dulu. Dia boleh tidak menguasai apa yang maksudnya dia ngaji dah. Dia kata begitu. Begitu juga kita dalam apa-apa aspek sekalipun begitu. Baik. Kemudian untuk kita memerhatikan perbincangan ini, pada mukadimah permulaan tadi saya telah bacakan hadis Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'ala al-haq. Itu riwayat Muslim. Kalau riwayat Imam Bukhari, la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi zahirina. Sebalik saja dia punya matan dia. La yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Yang mana Nabi SAW bersabda akan sentiasa ada di kalangan umatku satu golongan, satu kumpulan yang mana mereka ini akan sentiasa berada di atas kebenaran. Mereka ini sentiasa menegakkan kebenaran, sentiasa manfaatkan peluang dan ruang yang ada untuk menyumbang sesuatu kepada agama. Mereka ini tidak akan dapat dimudaratkan oleh sesiapa pun, orang yang menentang mereka, kecuali berlakunya dua keadaan. Dalam syarah hadis ini, keadaan tersebut sama ada berlaku kiamat ataupun mereka ini mati. Contoh, kalau mati satu golongan, akan lahir golongan yang lain pula, orang lain akan menggantikan, meneruskan kerja-kerja Nabi SAW. Kalau tidak kiamat lagi, akan sentiasa ada. Lepas mati, hidup pula yang lain, mati pula, hidup lagi, mati pula, akan sentiasa ada. Persoalannya kalau bukan kita, orang lain lah. Dah, kalau bukan orang lain, kita sendiri nak buat. Jadi kalau kita ni nak melayakkan, kita dinamakan sebagai orang yang menghayati Maulidur Rasul itu sendiri. Sepatutnya kita orang yang kuat menyambut Maulidur Rasul ini. Mereka lah orang yang kuat untuk mencari jalan dan peluang menyumbangkan sesuatu kepada agama Allah Ta'ala. Kalau pelajar dengan cara pelajar, kalau dia ketua keluarga dengan cara ketua keluarga, dan masing-masing dia ada ruang lingkup masing-masing, ada skop masing-masing untuk menyumbang sesuatu. Maksud
sesuatu, tidak katalah kita ni kena kecek depan ke, kita ni kena pergi pakar jawatan tertentu ke, mengetuai, kita ni kena jadi ustaz ke. Kalau tidak jadi ustaz, maka dia tidaklah kita bagi memperjuangkan agama. Saya ni kerja kampung je, dah nak perjuangkan agama lagu mana? Dah macam-macam cara ada. Caranya kita boleh buat apa-apa sahaja yang pernah dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam yang melambangkan itu satu nilai kualiti yang ada pada agama Islam itu sendiri. Itulah yang kita buat. Contoh video kita buat masa waktu sembahyang, subuh asar, dah kita berhenti, kita kita peruntukkan masa untuk kita berehat, bukan sekadar berehat, tapi kita peruntukkan masa untuk kita jaga waktu solat. Contoh video buat dah masuk waktu solat, kita pergi sembahyang mohon di masjid. Contoh hari Jumaat paling ketara sekali berlaku. Hari Jumaat, sembahyang Jumaat tu, Zuhur tu, waktu Zuhur tersebut, waktu Jumaat ramai orang pergi sembahyang, penuh masjid. Sembahyang asar dah 2-3 sah je tak ada, 2-3 sah je. Satu contoh. Jadi kalau kita kata ini bulan Maulud menghayati perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam soal solat, saya kata contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat, ayyul amali afdal? Dah, amal apa yang paling afdal? Kali ini disebut dalam Sahih Muslim dalam kitab Babul Ghuti di Sunnatul Adab. Yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam pernah menjawab dengan satu jawaban, as-salatu ala waqtiha. Solat pada waktunya. Kau ada waktu dia untuk main masuk waktu menjawab nanti dulu kaget lah, pak kaget Zuhur lagi, tak asal lagi. Dah, kalau begitulah banyaknya begitu. Relax. Dah, dia lagi dengan ayat-ayat itu. As-salatu ala waqtiha adalah solat seawal mungkin bila mana kita tidak ada apa-apa keadaan yang menghalang kita. Contoh kalau kita tengah ada video yang sangat penting, kalau aku tinggal ni habis masuk binasa. Maka tak apalah, sudah dulu pergi solat. Tapi kalau lah kita ni duduk saja, orang tua pula lagi macam-macam masalah penyakit. Orang muda banyak main. Contoh asal nak pergi ngorek. Dah, orang tua pula duduk kedai kopi ni ramai. Bunyi lah band tu biasa, band ngorek, tapi dia lagi nanti dulu, dulu, gapi dulu, air macam lah, macam-macam ada keadaan. Kita tidak kata begitu. Tapi mana-mana sahaja kita kata perbuatan yang kita nampak kekurangan yang ada pada masyarakat, yang mana kita cuba betulkan dengan menunjukkan contoh yang baik, paling tidak pada keluarga kita sendiri, itulah juga dikira sebagai satu perjuangan menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soal pakaian anak-anak, soal pakaian ni paling banyak antara yang satu penyakit besar juga. Pakaian ini kita tengok anak-anak kita, anak cucu kita, warga-warga kita ada ruang, ada tenaga, ada kuasa untuk kita menegur, tapi kita tak tegur sebab tutup aurat tak jaga dan sebagainya. Ada macam masalah banyak juga macam-macam. Contoh kita tengok kampung-kampung kita, iaitu bit dua rumah nak pergi jauh-jauh tu memanglah dipakai tutup tu comel lah. Tapi kalau nak tutup di rumah tu, buat kerja halaman rumah tersebut, dah tak pakai, tak penuh kaedah tu. Dah, seakan-akan nampak macam pergi pakai tudung molek tu pun nak berjanguk gitu je, lagi nampak molek gitu. Sebenarnya tidak. Jadi mana tutup dua rumah je, asalkan kita ni tidak dengan keluarga kita yang mahram, yang mana kita ni kita panggil tok batai sembahyang. Dah, tubik dah pada tempat tu, kena tutup aurat. Kalau kita buat begitu, kita tegur. Contoh kita ngaji di Qiyah pada sebagai contoh. Muslimat kita begitu juga. Ramai di kalangan kita ni ngaji agama tu comel lah, tetapi segi pakaiannya tak jaga. Kita yang sedar pula kesilapan tersebut, maka tak tegur. Dah, tak tegur ni satu masalah. Satu masalah penyakit juga. Jadi kita ada masalah-masalah sebegini, kalau kita dapat contoh banyak. Bab solat, bab aurat, bab makan dan sebagainya. Sebelum kita menutup kuliah kita pada hari ini, antara ayat-ayat yang perlu kita berikan iktibar adalah daripada surah Ali Imran. Firman Allah Ta'ala, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ
yad'una ila al-khairi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada pada kalangan kamu satu golongan, satu umat yang mana mereka ini menyeru kepada yang ma'ruf dan juga mencegah kemungkaran. Yang baca Quran tu, yang baca ayat tu kita. Orang tak kata hendaklah ada tu. Kalau dia baca ni kita. Mereka yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Mereka itulah kita kata golongan yang berjaya. Wa ulaika humul muflihun. Perkara ini kalau kita buka dalam tafsir-tafsir, antara tafsir yang terkenal adalah tafsir Al-Imam Ibn Katsir. Saya tempat merujuk tafsir Ibn Katsir, tafsir Qurtubi, tafsir Al-Baghawi sebagai contoh apa dia sikit. Semuanya mengambil huraian yang sama. Iaitu apa dia? Yajibu an takunu kullukum ummatan min sifati afradiha annahum yad'un. Wajib ke atas kamu semua ni, kamu siapa ni kamu ni? Kita lah orang yang mengaku Islam, yang mengaku beriman, yang menunjukkan dia rasa semangat untuk mencintai Nabi SAW. Wajib kepada kita ni untuk membentuk satu umat. Mana kita ni jadilah orang yang mana min sifati afradiha annahum yad'un. Sifat orang-orang tersebut adalah mereka ni sentiasa menyeru kepada Allah SWT. Kita ni bahasa mudah tu gini lah. Ikut fitrah kita sebagai manusia, nampak je orang buat silap nak tegur lalu. Tegur tu nak tegur satu hal. Kalau tegur, kita kata tegur tak makan semangat pula, nak marah. Lalu kita lah tegurlah, marah. Tapi kalau orang tegur kita tak boleh pula. Itu masalah. Orang marah kita buat silap tak boleh pula. Contoh. Tapi kita cuba kait dan tegur kita ni tadi bukan kerana perasaan marah kita ni tadi. Kita cuba bentuk sikit kita punya pemikiran kita ni. Aku tegur ni kerana inilah salah satu daripada bentuk aku ni menghayati perjuangan Nabi SAW. Macam mana? Macam mana caranya? Dalam huraian ayat ini, para ulama telah menyebut hadis yang masyhur. Rasa kita semua kalau pelajar-pelajar ni hafaz. Kalau wajib-wajib orang mari ni boleh terlatih tengok pelajar ni paling sikit nampak pelajar, baca hadis dia yang mengingat pelajar insya-Allah. Apa dia hadis dia? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Tak perlu tanya. Kita boleh sambung lagi. Ni bukti dia boleh ingatlah. Boleh. Jadi maknanya orang yang paling kuat akan melaksanakan perkara menyeru kepada kebaikan, naga paling banyak. Betul orang muda dan memperoleh belajar agama ni pula. Kalau perlukan bantuan untuk menyumbang pada agama, dia boleh. Dia boleh semangat. Hadis ni ada, tinggal buat. Siapa yang melihat kemungkaran, kemungkaran benda tak betul dalam apa perkara sekalipun, hendaklah yughayyiruhu biyadi. Ubah dengan kuasa yang dia ada. Tak apa boleh. Kalau dia ni ketua keluarga, dia boleh kuasa ketua keluarga. Kalau dia ni abang kepada adik-adik, boleh kuasa sebagai abang. Kalau dia ni ketua kelas, kawan-kawan, dia ada kumpulan-kumpulan dia, boleh kuasa dia begitu. Kalau tak mampu juga, tegur. Menggunakan kata-kata nasihat. Nasihat tak jadi juga. Barulah kita kata akhir sekali, kita benci dengan hati kita. Tapi masyarakat kita ni hak buat segalanya. Benci dengan hati dulu nombor satu. Benci dengan hati nombor satu ni. Tak terang lagi tu, tak cuba lagi. Kita kata, okey, dia baca kita pula. Mungkin dia marah kita pula. Mana-mana lah besar tu, percaya lah. Berhenti lah tu kali. Main-main buah-buah gitulah. Nak lepaskan dia. Lepas tu dulu sekarang. Tak terang dulu. Tidaklah kata betul awal. Benda ni tak betul. Patutnya kita gini-gini ke. Kita ni kalau orang tua pula, tambah-tambah dengan masa-masa lorak pula, nanti begitu je lah. Tidak berasa nak tegur ke tidak kan. Tak apa lagi kalau kita kata tu lah orang jauh tu, tidak orang-orang kita ni tak kenal siapa-siapa ni, lorak lah macam-macam. Tapi kalau kita rumah, anak-anak kita masuk waktu semayang, maghrib, isyak dan sebagainya, masa ni memang antara masa paling kritikal bahaya. TV ada. Masa itulah kita kartun banyak. Masa itulah kita cerita filem-filem. Masa semayang yang tak buat. Jadi kita tak tahu putih semayang dulu tu macam mana, pakai biar gitu, pakai lock gitu je. Apa kita tanggung dosa anak kita. Kalau kita buat, maka dia
ini antara bukti bahawa kita ini menghayati perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir sekali adalah ayat 110 surah Al-Imran. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa law amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Surah Al-Allahul Azim. Ayat ini cerita sama juga dengan ayat 104 Al-Imran tadi. Cuma ada hadis lain yang diuraikan oleh para ulama bagi menerangkan tentang kali ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul qa'imi fi hudurillah, kamathali qaumin istahammu 'ala safinatin, fasara ba'duhum 'alaha wa ba'duhum asfalaha, wa kana alladhina fi asfaliha idza istaqaw min al-ma'i marru 'ala man fawqahum. Wa qalu law anna kharajna fi nasibina kharqan wa lam nu'ti man fawqana, fa in tarakuhum ma aradu halaku jami'a wa in akhadhu 'ala aydihim najaw wa najaw jami'a." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW telah bagi perumpamaan kepada kita. Perumpamaan bagi satu kaum itu. Kita ni kaum, satu kaum dah ni. Orang Melayu, masyarakat umat Islam akhir zaman. Satu kaum. Dah. Orang Melayu tu macam mana? Asal kaum umat Islam akhir zaman. Di dalam apa ni, di sisi Allah Ta'ala, dalam perjuangan ini, dalam maksud kita kata berjuang nak menghayati, menegakkan sunnah Nabi SAW, adalah seperti mana satu kaum yang mana mereka ini ditempatkan, dimasukkan dalam sebuah kapal yang besar. Dan sebuah kapal yang besar, kalau kita masuk dalam sebuah kapal, jadi tidak boleh semua duduk atas. Dan kapal ni dia ada banyak tingkat-tingkat dia. Sebahagian duduk atas, sebahagian duduk bawah. Dan fasara ba'du ma'alaha, separuh akan duduk atas, separuh duduk bawah. Jadi dia duduk bawah ni, kalau nak kapal dia akan minta orang atas. Dan nak air pun nak macam mana, minta orang atas. Cerita dalam hadis ini adalah berkenaan dengan contoh air sendiri. Kita ni, orang yang berada di atas, gunung jadi duduk atas. Semua ada pengalaman duduk di atas. Sama ada sebagai abang kepada adik-adik, ayah kepada anak-anak, dan apa lagi, tuk pada anak cucu dan sebagainya, suami kepada isteri, ketua kepada kelas masing-masing. Semuanya pernah ada kedudukan duduk di atas. Orang di bawah ini nak gapo-gapo dia akan dirujuk kepada kita. Maksudnya kita lah perlu bertanggungjawab untuk menjaga mereka itu. Dalam hadis disebut orang di bawah ni, kalau kita biarkan mereka, contoh perlukan macam-macam, banyak perkara yang diperlukan, kita biarkan sebagai ketua, agar orang atas kita tidak mainkan peranan. Dalam hadis disebut, "Lau anna kharaqna fi nasibina kharqan." Aku nak air dan mau sebati dan mau tak cara. Kalaulah kami tembuk satu lubang di tempat kami ni, duduk bawah dalam kapal, tembuk satu lubang. "Lau anna kharaqna fi nasibina kharqan walau nu'ti man fawqana." Kami tak perlu menyesal orang atas. Minta ayah, minta abang, minta itu, minta ini. Dah. Ayah, abang tadi semua biar. Mereka akan buat kepala sendiri dah. Dah. Tak apa. Ayah tak kata apa pun. Tak apa. Abang tak marah pun. Tak apa. Ketua-ketua ni tak kata apa satu pun. Maknanya begitu, macam-macam ayat gitu. Dari mana timbul keadaan sebegitu, dia akan buat kepala dia sendiri. Dia akan buat cara dia sendiri. Kalau kita biar, Nabi SAW telah menyatakan bahawa yang akan berlaku adalah, kita kata pandai-pandai saja. Sadar. Kita kata pandai-pandai saja. Kalau jadi apa-apa dia tanggung sendiri. Sebenarnya itu ayat itu salah. Ayat itu salah. Nabi sebut, "Fa in tarakuhum ma aradu halaku jami'a." Kalaulah kamu biarkan apa yang mereka buat, ia akan binasa. Mereka binasa, kita pun binasa juga. Kita pun binasa juga. Jadi ketua-ketua orang di atas, kita ni akan binasa. Kalau yang muslimah pula kita juga, dah ada adik-adik, ada kawan-kawan dan sebagainya. Kalau kita biar segala masalah yang berlaku bercampur dengan agama, kita tidak bertindak, ia akan binasa. Mereka binasa, kita juga binasa. Kita juga akan tanggung perkara yang sama. Wa in akhadhu 'ala aydihim, dah, kalau kamu ni bertindak, ambil tindakan, ambil cara pendekatan untuk baiki keadaan tersebut. Najau wa najau jami'an. Mereka ni selamat, semua orang akan selamat. Kita selamat, mereka selamat. Tidak ada sesiapa akan binasa. Jadi itulah sebahagian daripada pengajaran yang perlu kita ambil bila mana kita duduk dalam bulan Maulud membincangkan tentang Maulud Rasul. Tidak perlu untuk kita ni terlalu merayakan hari cuti Maulud Rasul. Habis hari tersebut tak ada dosa kita tak ingat. Selawat banyak, marhaban banyak. Semua banyak-banyak tu tadi berlaku dalam satu hari kan. Rugi kita. Sebenarnya penghayatan yang sebenar mengikut kaedah yang
dibuat oleh para ulama yang memulakan sambutan ini adalah untuk kita menghayati kembali, menghidupkan kembali semangat perjuangan Nabi SAW. Kalau tidak boleh buat semua, jangan tinggalkan semua. Dah, ada satu kaedah kan, mala yudraku kullu la yudraku juz. Dah, kalau tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Buat sekadar apa yang kita boleh buat. InsyaAllah kita akan selamat dan kita akan termasuk dalam golongan yang mana Allah Ta'ala kira mereka ni orang yang meneruskan perjalanan Nabi SAW, yang akan diberikan kedudukan yang mulia dalam konteks ini insyaAllah. Jadi apa yang baik itu daripada Allah SWT, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah berkati usaha kita dan Allah Ta'ala sentiasa memilih kita untuk menjadi orang-orang yang mana sentiasa menghayati dan meneruskan perjuangan Nabi SAW. Ma min hasanah min Allah wa ma min sayyi'ah min nafsi, khudh ma safa wa truk ma qadar.